Hujung minggu ni kita balik rumah nenek, nak? Danish bertanya kepada adik kembarnya Daniel. Kita bertolak hari Khamis, lepas tu duduk sana sampai Ahad. Daniel sekadar mengangguk tanpa berkata apa-apa. Sudah berbulan juga mereka tidak menjenguk nenek di kampung. Dari apa yang ibu mereka kabarkan, nenek sudah tidak berapa sihat kerana sakit lutut. Datuk mereka pula sudah hampir 10 tahun meninggal dunia. Petang Khamis itu, mereka bertolak ke kampung dan sampai dalam pukul 9 malam. Kedatangan mereka disambut mesra oleh Pak Chu, iaitu adik kepada ibu mereka. Pak Chu tinggal serumah dengan nenek kerana dia masih bujang. Danish dan Daniel membimbit beg pakaian masing-masing ke dalam rumah desa itu. Telinga mereka terdengar suara bacaan Yasin beramai-ramai dari rumah sebelah. Siapa yang meninggal, Pak Chu? Tanya Daniel. Tok Wan, dia dah lama sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila? Baru je dalam pukul 8 lebih tadi. Tadi Pak Chu ada kat sana. Lepas ni ikutlah Pak Chu kita baca Yasin sekali. Saya mandi dulu ya Pak Chu. Lepas tu kita pergi ke sana. Danish berkata. Dah tengok nenek? Dah Pak Chu, nenek tengah tidur. Tuala disangkut ke paku di dinding bilik mandi. Gayung dicapai dan air dalam kolah dijirus ke tubuh. Ketika Danish mahu menyabun tubuhnya, dia terdengar suara lelaki sedang terbatuk-batuk di luar rumah. Dia hanya buat tidak tahu dan meneruskan mandi seperti biasa. Aku tahu kau perasan. Berderau darah Danish. Dia bergegas keluar dari bilik mandi dengan terkopoh-kopoh. Rupanya itu bukan suara Pak Chu. Kenapa Danish? Pak Chu bertanya dengan muka hairan. Dia dan Daniel berada di ruang tamu. Danish menelan air liur dan menggelengkan kepala. Dia terus meluru masuk ke bilik. Giliran Daniel pula yang mandi sejurus selepas itu dan dia tidak diganggu oleh apa-apa pun. Selesai bersiap, kembar itu mengekori Pak Chu mereka ke rumah sebelah. Bacaan Yasin masih berlangsung. Ketika mereka sampai, jenazah baru hendak dimandikan kerana Ustaz Jufri baru sahaja sampai. Danish dan Daniel duduk bersila di ruang tamu. Ketika jenazah Tok Wan diangkat, perasaan Danish tiba-tiba menjadi tidak tenteram. Kain batik Jawa yang menutupi jenazah terselak ditiup angin yang tiba-tiba menderu dari luar. Semasa urusan memandikan jenazah, mereka yang terlibat tiba-tiba kembali ke ruang tamu dengan muka cemas. Semua yang ada di situ turut panik. Cuma Ustaz Jofri dan pembantunya sahaja yang masih berada di bilik air bersama dengan jenazah Tok Wan. Pak Chu mendekati salah seorang dari mereka dan bertanya, apa pasal ni? Jenazah bangun Pak Chu. Pemuda itu berbisik dengan gugup. Kau biar betul. Ya Allah, betul Pak Chu. Pak Chu memandang anak-anak saudaranya. Kenapa ni Pak Chu? Tanya Danish. Belum sempat Pak Chu membuka mulut, Ustaz Jufri dan Hamzah muncul di ruang tamu. Ustaz Jufri kelihatan tenang saja, namun riak ketakutan jelas kelihatan di wajah Hamzah. Mohon bacakan Yasin ramai-ramai ya. Ustaz Jufri meminta. Mari sambung mandikan jenazah. Beberapa orang pemuda yang terlibat tadi ada yang sudah memecut balik ke rumah. Akhirnya Pak Chu menawarkan diri untuk membantu memandikan jenazah Tok Wan. Dengan tidak semena-mena, ada bau yang kurang menyenangkan menusuk ke hidung para hadirin. Jeritan seorang wanita memeranjatkan mereka semua. Dia menjerit-jerit sambil menunding ke pintu dapur
di mana terletaknya bilik air. Tanpa berfikir panjang, wanita itu berlari keluar tanpa sempat menyarungkan selipar. Arwah Tok Wan sedang berdiri di ambang pintu dapur. Bacaan Yasin terhenti. Suasana semakin kecoh. Allahu Akbar! Kedengaran suara Ustaz Jufri dari dalam bilik air. Orang-orang kampung semakin panik. Pak Cu bergegas ke ruang tamu. Ustaz Jufri dan Hamzah menyertai mereka. Jenazah masih dalam bilik air. Kami kunci dia kat sana, beritahu Hamzah dengan muka yang berpeluh-peluh. Danish berbalas pandangan dengan adiknya. Ada suara lelaki tua sedang terbatuk-batuk di dalam bilik air. Dan suara itulah yang didengar oleh Danish semasa dia sedang mandi tadi. Danish memeluk lengan adiknya. Rumah papan itu semakin riuh rendah dengan suara-suara ketakutan orang kampung. "Macam mana ni, Ustaz?" soal Pak Cu kepada Ustaz Jufri. Ustaz masih tenang dan hanya tersenyum. Dia mengarahkan orang-orang kampung kembali duduk dan menyambung membaca Yasin. "Tapi jenazah Tok Wan macam mana, Ustaz?" Danish menyoal. "Tak apa, kamu semua sambung baca Yasin. Saya akan uruskan jenazah," balas Ustaz Jufri dengan tenang. Hamzah sudah menggigil satu badan, tetapi demi tugasnya, dia akan membantu menguruskan jenazah sehingga selesai. Suasana masih kecoh. Arahan Ustaz Jufri itu tidak diindahkan. Orang-orang kampung masih lagi dalam dilema, sama ada mahu terus membaca Yasin atau pulang sahaja. "Baca Yasin, Pak Cu, Hamzah, kita sambung tugas kita," Ustaz Jufri berkata. Pak Cu mengangguk. Dia sempat memandang Danish dan Daniel sebelum bergerak ke bilik air. Masih terbayang-bayang lagi bagaimana arwah bangun dari tempat mandian tadi. Dia menguatkan hati dan berdoa supaya semuanya berjalan dengan lancar. Kau nak pergi mana?" Danish bertanya apabila Daniel mula membuka langkah. "Saya nak pergi tengok." "Kau gila ke? Duduk sini dengan abang." "Lagipun mesti Ustaz Jufri perlukan pembantu, bang. 3 orang je mana cukup." Danish melepaskan lengan adiknya. Dia lebih rela duduk di ruang tamu sambil membaca Yasin. Daniel berjalan ke bilik air dan merenung pintu yang berkunci. Dia bersama-sama Pak Cu, Ustaz Jufri dan Hamzah masih di luar. Keadaan di dalam sunyi sahaja. Apakah jenazah sudah kembali terbaring? Ustaz Jufri membuka kunci dan menolak pintu perlahan-lahan. Jenazah sudah terbaring di atas lantai bilik air. "Kita angkat jenazah ke tempat mandian." Mereka segera mengangkat jenazah. Ustaz Jufri menyambung tugasnya. Daniel lebih banyak memerhati dari membantu apa-apa yang patut. Matanya terpaku ke jenazah. Jari telunjuk kanan jenazah Tok Wan tiba-tiba bergerak. "Tak apa, teruskan," Ustaz Jufri berkata. Pak Cu mencungap apabila mulut jenazah tiba-tiba terenganga. Dia segera memandang Ustaz Jufri. Ustaz hanya tersenyum tenang seperti biasa. Mata jenazah tiba-tiba terbuka luas dan kemudian berkelip-kelip. Daniel dan Hamzah berundur hingga keluar bilik air. "Ustaz," Pak Cu mendekati Ustaz Jufri. "Baik kamu tinggalkan tubuh ni. Tuan kamu dah meninggal. Kembalilah ke alam kamu." Ustaz Jufri memberi amaran. Suaranya kedengaran hingga ke ruang tamu.
Cucu Tok Wan bergegas ke bilik air. Remaja lelaki berusia 17 tahun itu menangis. Dia memohon supaya saka itu meninggalkan tubuh arwah atuknya. Kau kena jadi tuan aku, baru aku tinggalkan tubuh ini. Kau tu makhluk laknatullah. Kau jangan kacau anak cucu Tok Wan. Ustaz Jofri menengking. Kau kena terima aku. Jenazah itu berkata dengan tubuh yang masih terbaring di atas tempat mandian. Matanya terbeliak dengan mulut yang terenganga luas. Cucu Tok Wan yang bernama Borhan itu serba salah. Ustaz Jofri mengarahkan Borhan kembali ke ruang tamu. Dia melarang Borhan dari berbicara dengan saka itu. Borhan menurut arahan. Urusan memandikan jenazah akhirnya berjaya diselesaikan. Kerja mengkapan dan pengebumian juga dapat dilakukan tanpa sebarang gangguan. Ustaz Jofri memanjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi. Jaga diri, Borhan, pesan Ustaz Jofri sambil menepuk-nepuk lembut bahu remaja itu. Danish mengunci pintu depan, lalu menyertai Daniel dan Pak Chu di ruang tamu. Tok Wan pernah membela rupanya, kata Daniel. Terkejut Danish mendengarnya. Patutlah jenazah bangun tadi. Tapi lepas Borhan pergi ke bilik air, terus jenazah senyap. Pak Chu rasa kenapa? Tanya Daniel. Korang ada cium bau apa-apa tak? Danish menghentikan perbualan. Bau kapur barus, ujar Pak Chu separuh berbisik. Danish dengan Daniel menelan air liur. Sudahlah, pergi tidur, dah lewat ni. Jangan lupa baca 3 kul sebelum tidur, pesan Pak Chu. Di dalam bilik, Danish sukar untuk melelapkan mata. Walaupun dia tidak melihat sendiri bagaimana jenazah itu bangun. Tetapi bau kapur barus yang tiba-tiba menerjah ke lubang hidung benar-benar menakutkannya. Hampir jam 4 pagi barulah dia terlelap. Keesokannya, mereka menikmati sarapan nasi lemak dan kuih yang telah dibeli oleh Pak Chu. Nenek mereka turut bersarapan bersama-sama. Soalan yang sama diajukan kepada nenek mereka. Lepas Borhan ke bilik air, jenazah terus senyap, Nek. Kenapa, Daniel berkata sambil mengunyah karipap. Sebab dia dah terima. Nenek mereka membalas dengan selamba. Apa maksud nenek? Borhan dah jadi tuan baru saka tu. Jawapan itu mengejutkan mereka. Pak Chu tidak berkata apa-apa kerana itulah yang bermain dalam fikirannya malam tadi. Cuma dia tidak mahu menakutkan anak-anak saudaranya. Borhan masuk ke dalam kereta bapanya. Mereka bertolak ke Kuala Lumpur selepas menziarahi kubur Tok Wan. Semasa kereta bergerak meninggalkan rumah arwah atuknya, ada suara halus berbisik ke telinga. Borhan tersenyum sambil termenung keluar tingkap kereta.